Assalamualaikum semua. Anda sekarang sedang menonton rancangan podcast daripada Cloud Orator dengan tajuk Campus Talk di Orator TV. Baiklah, untuk podcast kali ini tajuk kita adalah Parlimen Mahasiswa UMPSA, Retorik Publicity atau Pembesar Suara Mahasiswa. Saya selaku moderator iaitu Muhammad Faris Izwan Shah bin Zulkifli adalah Presiden Cloud Orator bagi sesi 23 dan 24, dan bersama saya adalah panel kita iaitu Nurul Izzati binti Jusuf selaku Presiden Kelab EES sesi 23-24. Baiklah, sebelum kita membedah usul kita dengan lebih dalam, eloklah dulu kita perkenalkan apa itu Parlimen Mahasiswa UMPSA. Jadi cuba kita dengar apa itu Parlimen Mahasiswa daripada pihak Izzati lah, daripada sudut Izzati. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Faris kerana sudi menjemput saya untuk menghadiri dalam Campus Talk di Orator TV. Jadi yang pertama sekali berkenaan dengan Parlimen Mahasiswa. Okey, jadi sebelumnya terbentuknya Parlimen Mahasiswa ni kita ada nama lama iaitu Dewan Perundingan Pelajar, yang mana usul sebelum ni telah dibawa ke dalam Dewan Perundingan Pelajar untuk mengubah nama Dewan Perundingan Pelajar kepada Parlimen Mahasiswa Universiti. So daripada situ ada beberapa perkara yang diubah, di mana untuk Parlimen Mahasiswa kali ini kita lebih fokuskan kepada suara mahasiswa lah. Maksudnya sebelum ni pun sama juga, cuma bezanya kali ini di dalam Dewan Persidangan itu sendiri melibatkan semua wakil-wakil kelab persatuan yang telah didaftar di bawah UMP lah. Jadi kita bawakan suara-suara mereka ni untuk dibincangkan ataupun dibahaskan dalam persidangan Dewan Parlimen Mahasiswa ni lah. Okey, setakat apa yang saya tahu, sebab saya dah datang Parlimen Mahasiswa 2 kalilah sebagai wakil Kelab Orator. Okey, setakat apa yang saya tahu, sebenarnya Parlimen Mahasiswa UMPSA ni adalah satu idea yang bagus lah untuk jadi platform mahasiswa bersuara. Sebab kalau ikutkan cara selain daripada Parlimen Mahasiswa, cara untuk kita buat aduan kepada pihak atasan tu agak, kita boleh kata, perlahan lah, sebab perlu melalui pelbagai tapisan baru sampai kepada pihak atasan, dan itu pun belum tentu akan ada tindakan sebab satu aduan tu tidak mewakili suara keseluruhan mahasiswa. Jadi dengan adanya Parlimen Mahasiswa ni, suara mahasiswa tu dapat digabungkan lah dan boleh didengari dengan begitu padu lah di peringkat atasan. Okey, tapi mesti ada yang tertanya-tanya, siapa yang akan datang berbahas kan dalam Parlimen Mahasiswa. Okey, yang akan datang berbahas dalam Parlimen Mahasiswa tu adalah Presiden setiap kelab dan juga semua ahli majlis perwakilan pelajar. Dalam tu sebenarnya dia ada proses dia, bukannya datang dengan tak ada apa terus bahas je. Okey, proses yang ada adalah pertama sekali mahasiswa perlu mengemukakan usul melalui mana-mana kelab lah, mana-mana badan pelajar. Sebagai contohnya, ada kelab baru ni semasa DPP sebelum ni lah, ada kelab Meka Pro kalau tak silap saya, mencadangkan supaya diwujudkan satu kawasan parking di FTKMA, memandangkan di FKOM dah ada parking sendiri, di pembuatan ada parking sendiri, tapi mekanikal tak ada. So diorang usulkanlah benda tu. Okey, dan bila dah dikemukakan usul, Sekretariat PMU ataupun Parlimen Mahasiswa akan menapis usul tersebut, akan memastikanlah supaya tak ada redundant. Contohnya macam usul tu sebenarnya dah pernah dicadangkan oleh MPP, tapi bila dicadangkan lagi dekat Parlimen Mahasiswa, dia akan jadi redundant lah. Betul. So maknanya itulah fungsi Sekretariat Usul, untuk memastikan tak ada usul yang redundant lah. Dan satu Faris berkenaan dengan usul yang dibawa ni, kenapa kita perlu tapis lagi satu? Sebabnya kita nak tahu yang usul yang dibawa ni perlulah usul yang orang kata memang bernas lah. Memang perlu dibahaskan lah. Betul, perlu dibahaskan. Maksudnya menjadi isu ataupun orang kata antara topik yang orang kata memang pihak pengurusan perlu tahu. Sebabnya macam contohnya, selain daripada berkenaan dengan tempat parking tu juga, kita juga pernah terima usul berkenaan dengan kemudahan fasiliti yang berada di fakulti. Sebab kita tahu di setiap fakulti kemudahannya berbeza. Jadi di kampus Gambang juga berbeza, di Pekan juga berbeza. Jadi kita macam untuk penambahbaikan ni, dia perlu tapisan. Jadi sebab tu bila ada macam contohlah, kalau
di peringkat fakulti pembuatan menghantar usul yang sama, elektrik juga hantar yang sama, ataupun Fcom juga hantar yang sama, kita perlu tengok isi kandungan usul tu sama ataupun tidak. Kemudian kalau sama, dia boleh digabungkan di bawah satu usul, tetapi isinya tu berbeza. Jadi boleh digabungkan lah, sebab tu kita perlu tapiskan. Sebab kalau kita tak tapis, dia akan jadi terlampau banyak isu. Maksudnya sebab student ni dia suka komplain, kita tahu kan, dia suka adukan aduan. Jadi kalau benda ni tidak ditapis, dia akan jadi terlalu banyak isu yang perlu dibahaskan di Parlimen Mahasiswa. Okay, itu tentang semakan usul lah. Okay, dan bila usul tu dah selesai ditapis, usul-usul yang diterima oleh Sekretariat Usul lah akan dibahaskan dekat Parlimen Mahasiswa ataupun sebelum ni Dewan Perundingan Pelajar lah, DPP. Okay, yang akan membahaskan ni dia sebenarnya konsep sama macam Parlimen juga sebenarnya. Dia sangat-sangat menarik lah sebab dalam perbahasan ni kita boleh tengok akan ada orang yang membidas, ada orang yang mempersoalkan, ada juga yang melawan, ada juga yang menyokong. So rasanya tak boleh explain panjang lah tentang perbahasan. Okay, lepas dah settle perbahasan tu, Tuan Yang di-Pertua lah. Okay, Tuan Yang di-Pertua ni kebiasaannya kalau tengok lantikan DPP dan juga PMU, kita punya Tuan Yang di-Pertua yang utama sekali adalah kita punya Naib Chancellor lah, Datuk Yusri. Dan kita ada dua timbalan Yang di-Pertua, iaitu yang TYDP yang pertama adalah Prof Ruslim, TNC HEPA, dan TYDP yang kedua adalah kita punya pengarah Akademi Adab, iaitu Prof Nizam. Okay, so lepas pada berbahas ni, TYDP sama ada YDP ataupun TYDP lah yang bertindak sebagai speaker Dewan, dia akan memanggil ahli Dewan untuk membuat undian. Okay, dekat undian ni lah dia proses yang orang anggap macam satu bentuk climax lah kepada perbahasan, sama ada usul tu patut diterima atau ditolak. Jadi kebanyakannya usul-usul ni sebenarnya diterima je, sebab kita pun tahulah dalam perbahasan PMU ni kita nak memperjuangkan nasib mahasiswa. Jadi semua ahli kelab pun memang semua wakil kelab akan bersetuju lah. Okay. Selepas pada undian tu lah yang menentukan sama ada tindakan akan diambil atau tidak melalui mesyuarat pra JKP, mesyuarat JKP dan juga pelaksanaan usul. So yang ni saya rasa saya bukan orang yang tepat lah untuk bicara tentang hal ni. Rasanya better kita bagi dekat Izzati lah, sebab Izzati pun untuk pengetahuan semua, Izzati adalah mantan Setiausaha Agung MPP bagi sesi 22-23 kan. Okay, so Izzati boleh cerita tak macam mana proses pra JKP dan juga JKP ni berjalan? Okey, untuk soalan Faris tu, okey, selepas je DPP ataupun PMU yang telah berlangsung, segala usul yang telah diterima dan ditolak akan disenaraikan dalam satu dokumen, yang mana senarai-senarai ni kita akan bawakan ke meeting pra JKP sebelum masuk meeting JKP. Okey, meeting pra JKP ni untuk kita menapis semua usul yang diterima sewaktu persidangan. Okey, untuk pra JKP ni juga akan ada TNC lah. So yang mana TNC dan juga pengurusan tertinggi akan menilai dan tengok usul-usul ini. Maksudnya macam sebelum ni, okey, contohlah berkenaan dengan kemudahan fasiliti yang diusulkan. Okey, jadi usul ni pernah dikemukakan sebelum ni. Jadi usul-usul yang pernah dikemukakan ataupun dalam proses, kita akan pengurusan akan letakkan kat tepi lah, sebabnya benda ni dalam ongoing proses. Kita kata masih dalam proses lagi. Bukan kita tolak usul tu, tapi sebab dia dah memang pernah diusulkan dan sedang dalam proses, jadi kita macam kita nak elakkan redundant lah. Betul. Okey, kemudian untuk yang usul yang boleh diterima, barulah kita tapis dan bawa masuk ke meeting JKP. Ini pun akan melibatkan pengurusan lah dengan staf-staf yang mana mereka akan menapis usul-usul ni. Okay, so maknanya bila mesyuarat JKP ni mesyuarat yang melibatkan pihak atasan kan, macam pihak JEPA ke, kalau macam contoh kan ada usul yang mohon parking tadi, saya ambil contoh. So maknanya dalam mesyuarat JKP ni dia akan melibatkan PPPH lah kan? Betul. Okay, so rasanya semua dah nampak lah macam mana flow daripada mengemukakan usul sampailah usul tu dilaksanakan. Tapi sebenarnya kan bila Parlimen Mahasiswa ni dah bersidang 2 kali dah sebenarnya bagi sesi yang saya tahulah, iaitu DPP dan juga PMU, Parlimen Mahasiswa Universiti. Ada beberapa isu berbangkit sebenarnya yang mana saya rasa macam yang membuatkan saya macam kurang percaya dengan PMU
ataupun ID MPP lah untuk mewujudkan satu pembesar suara mahasiswa ni. Yang antara yang benda first yang kita nampak kan bila kita cerita pasal PMU ni adalah bagaimana dengan capaian hebahan kepada mahasiswa. Sebab kalau kita tengok kan, berapa orang je mahasiswa selain pada Presiden Club ni yang tahu pasal Parlimen Mahasiswa. Kalau kita tengok view live pun tak sampai 30 orang, tak sampai 50 orang kan. Kalau ikutkan jumlah pelajar kita sendiri pun sebenarnya ramai, tapi ada, yang kalau tak silap saya 16 ke 17 ribu kan. Ya, betul. Tapi yang tonton live PMU ni tak sampai 1000 pun. Ya, tak sampai 100 pun rasanya. So sebenarnya dekat situ pun kita dah nampak macam Parlimen Mahasiswa ni sepatutnya yang menjadi pentas suara mahasiswa sepatutnya dapat audiens yang betul-betul ramai. Betul tak? Betul. Okey. Tapi itulah bila mahasiswa kita, student kita sendiri tak nampak apa fungsi Parlimen Mahasiswa, dan bila bersidang semua ni kita jadi macam itulah, nampak kita risau Parlimen Mahasiswa ni akan jadi idea yang mana kita boleh anggap sebagai shock sendirilah. Itu yang kita tak nak lah. Dan antara isu yang saya agak kurang bersetuju sebenarnya dengan Parlimen Mahasiswa ni adalah kejelasan proses undian. Zati boleh cerita tak macam mana dekat DPP tu proses undian tu berlaku? Kalau macam ada banyak usul, ada satu kepala usul tu, lepas tu undi tu dekat kepala usul tapi bahas semua usul. Zati faham tak isu kat situ? Okay. Apa pandangan Zati sebenarnya? Okey, untuk pengetahuan Faris dan juga yang lain, sewaktu Dewan Perundingan Pelajar, saya juga merupakan setiausaha Dewan dan saya duduk bersama yang di-Ketua Dewan. Dan untuk proses undian ni pula, kita akan tengok sebab dalam Dewan ni kita tahu ada yang wakil yang tidak hadir. Betul. Dan juga ada wakil yang menggantikan Presiden. Jadi untuk undian ni, kita yang pertama macam biasalah, kita akan bagi peluang untuk mereka untuk membahaskan setiap usul yang mereka bawa. Kemudian untuk kesimpulan ataupun kerangkuman usul ni akan dirangkumkan oleh yang di-Pertua. Okey, jadi sebelum yang di-Pertua berikan keputusan, dia akan memaklumkan kepada semua ahli dewan lah berkenaan apa rangkuman yang dia cadangkan. Contohnya untuk kemudahan bilik untuk kelab ke apa semua tu kan. Jadi dia akan bagi tahu yang mana yang diterima, mana yang ditolak. Okey, lepas tu dia akan tanya pada ahli dewan siapa yang bersetuju untuk usul ni diterima. Barulah masing-masing angkat tangan dan saya dan juga setiausaha Dewan dan lain-lain akan kira undian lah. So kita akan catat undian tu dan kita akan tengok majoriti bersetuju ataupun menolak undian untuk usul tu. Faham? Dia sebenarnya yang menjadi isu kalau kita tengok dekat PMU baru ni, sidang PMU, sebenarnya kalau ikutkan usul yang dikemukakan oleh Presiden-Presiden Kelab sebenarnya banyak. Tapi kita ikutkan cadangan daripada Sekretariat Usul supaya semua usul tu macam kita groupkan dalam satu kepala usul. Jadi maknanya macam hari tu kita ada banyak sebenarnya usul yang dicadangkan oleh Presiden. Salah satunya contoh kalau berkenaan dengan fasiliti, ada yang mencadangkan supaya contoh kan fasiliti kayak diperbaharui, dibaiki dan sebagainya. Okey, usul tu sebenarnya lulus. Tapi dia dikumpulkan dengan usul yang mana orang tak nak luluskan. Macam contohnya nak tambah, sebagai contoh lah macam kita nak tambah baik kita punya perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan kita dah cukup baik. So maknanya orang tak luluskan lah usul tu. Tapi disebabkan dia duduk dalam satu grup, so undian tu berlaku dekat kepala usul tadi. Dia akan berlaku dekat grup. So maknanya kalau kita contoh kan ada tajuk besar, kita akan undi yang tu. Tapi yang dibahaskan ada A, B, C, D. Kita tak setuju dengan A, tapi kita setuju dengan B. Tapi bila kita nak undi, kita kena undi yang kepala tadi. So maknanya kalau kita tak setuju dengan B tu, kita nak tak nak, kita kena setuju juga. Sebab kita nakkan yang A tadi tu. Sebab tu pentingnya kita perlu ada yang di-Pertua Dewan. Sebabnya dia akan melihat keperluan usul tu. Maksudnya sebelum dia bagi peluang untuk kita buat undian, dia akan merangkumkan dulu benda tu. Jadi untuk setiausaha Dewan, dia perlu mencatat lah apa benda yang dibahas, apa yang ditolak. Jadi benda ni itu yang akan dibawa ke meeting pra JKP. Sebab tu pentingnya
usul-usul yang dibahaskan ni kita tapis. Sebabnya kita tak nak ada dana semua tu lah. Saya rasa saya kena bagi satu contoh yang nyata lah yang memang berlaku dekat PMU itu. Okay, macam contoh kan yang berlaku dekat sidang Parlimen Mahasiswa baru ni, sebenarnya ada banyak usul berkenaan dengan polisi. Kita nak ubah polisi dekat UMP ni, berkenaan dengan akademik, co-curriculum dan sebagainya. Sebagai satu contoh yang memang berlaku. Yang tadi contoh rekaan je, yang ni berlaku. Kelab EES dia mencadangkan supaya supaya sekatan bagi orang yang tak bayar yuran tadi ditukar. Kalau tengok sekarang ni kan, kita kalau macam orang tak bayar yuran sampai satu tempoh, akses kepada kalam tu akan disekat. So benda tu sebenarnya tak bagus lah, sebab kalam ni tempat untuk kita cari ilmu tu kan, dapatkan sumber untuk kita belajar, jawab exam semua tu. So Kelab EES mencadangkan supaya sekatan tu bertukar kaedah. Okay, so hasilnya semua mahasiswa bersetujulah dengan idea ni. Okey, tapi dalam masa yang sama, usul yang lain pula, iaitu usul yang dibawa oleh saya sendirilah selaku perwakilan Kelab Orator. Kelab Orator mencadangkan supaya diwujudkan satu jendela rombakan kepimpinan lah di pertengahan semester. Okey, tak nak cerita panjang, tapi bermakna usul ni sebenarnya ada orang yang tak bersetuju. Okey, tapi nampak tak? Ada satu usul yang bersetuju dan satu lagi usul tu orang tak bersetuju. Tapi usul ni dibahaskan di bawah satu kepala usul, iaitu pengubahan polisi. Jadi, isunya kat sini adalah macam contoh, kalau ada orang tak setuju dengan saya, tapi dia setuju dengan usul yang tadi, yang usul EES cadangkan, tapi dia tak boleh undi secara berasingan, dia perlu undi secara bersama dalam title pengubahan polisi MPSA. Jadi maknanya nak tak nak, orang yang tak setuju dengan MRK tadi tu, iaitu cadangan saya, terpaksa bersetujulah sebab dia nakkan usul yang EES tadi. So rasanya benda tu jadi isu lah, sebab sebagai kita kan, kita sebagai perwakilan yang ada dalam dalam dewan tu, ada benda yang kita tak setuju, tapi nak tak nak kita terpaksa bersetuju. So saya rasa itu satu masalah lah yang berlaku dalam Parlimen Mahasiswa ni. Dan antara masalah yang saya nampak berlaku dalam PMU ni adalah tentang ketelusan pemilihan usul. Okay, untuk pengetahuan semua, lepas daripada sidang Parlimen tu berlaku, usul-usul yang dah diluluskan tu akan dibawa ke peringkat atasan oleh MPP sendiri. Jadi sebenarnya kan, cuba anda fikir, yang akan memilih usul tu adalah MPP. So kita akan ada isu lah berkenaan dengan ketulusan, betul tak Zati? Macam contoh kan, okay, sebelum kita masuk contoh, kita dengar dulu macam mana Zati explain tentang proses pemilihan ni. Macam mana Zati? Untuk yang usul usul yang dah lulus, macam mana MPP akan pilih untuk bawa ke mesyuarat JKP? Okay, sebenarnya dia bukanlah MPP yang memilih. Untuk bawah PMU dan juga DPP, kita ada jawatan kuasa usul, yang mana mereka ni ada juga daripada golongan MPP dan juga AJK lain lah. Maksudnya diorang akan sama-sama mengumpulkan semua usul dan diorang akan tengok, kelaskan usul-usul ni mengikut usul apa. Macam tadi macam Faris cakap, okay, perubahan polisi untuk kemudahan fasiliti, dia akan asingkan lah setiap satu ni. Lepas tu macam mana penafisan usul betul untuk penafisan usul, okay, dia akan tengok yang pertama, usul yang dihantar mestilah tidak berunsurkan mana-mana sensitiviti dan tidak menyentuh mana-mana orang kata macam isu perkauman ke agama ke. So dia akan tapis lah. Lepas tu untuk yang berkaitan dengan universiti, usul-usul ni akan ditapis mengikut keadaan semasa. Maksudnya yang saya tahulah, ini daripada saya sendiri, yang kami dapat tahu usul ni sekiranya sebelum ni pernah dibawa, tetapi pernah ditolak pada persidangan yang sebelum ni. Jadi mereka akan memikirkan relevan untuk usul ni dibawa semula ataupun tidak. Dan itu pentingnya juga setiap wakil persatuan ataupun presiden kelab menghantar skrip usul mereka. Sebabnya daripada skrip usul mereka ni, mereka boleh check lah, maksudnya sama ada usul yang mereka nak bahaskan ni sesuai ataupun tidak untuk dibawakan dalam persidangan. Faham. Tapi sebenarnya kan kita kena akui lah, bila usul tu dah diluluskan, yang betul-betul terlibat dalam perbincangan untuk pemilihan usul yang kena bawa ke peringkat seterusnya tu sebenarnya lebih kepada MPP lah kan. Betul. Okey, jadi cuba anda bayangkan macam ni kan, kalau dekat Parlimen Mahasiswa tu,
kita mencadangkan supaya MPP tidak akan dapat penempatan di Kolej Kediaman secara automatik lah. Okey, katakan usul tu diluluskan dalam persidangan. Semua ahli dewan bersetuju, presiden-presiden semua bersetuju tentang tu. Tapi adakah kita yakin 100% MPP akan bawa usul itu ke peringkat atasan? Sebab benda ni akan menjejaskan keselesaan MPP juga kan? Okey, untuk macam contohlah tentang kemudahan MPP kan. Kenapa dia orang kata menjadi tanda tanya adakah ada berlaku ketelusan ataupun tidak. Sebab yang pertama memang untuk MPP kita sedia maklum MPP memang mereka disediakan penginapan. Jadi bila usul yang dibawa ni menyentuh berkenaan dengan MPP, jadi usul ni boleh dibawa ke pra-JKP tetapi akan dipersoalkan di peringkat pengurusan kenapa mereka mempersoalkan. Sedangkan kita juga memberi penginapan kepada pelajar-pelajar laluan khas. Contohnya seperti pelajar PK, badan beruniform. Betul. Jadi benda-benda ni kalau kita bawa ni akan menjadi persoalan jugalah di peringkat atasan sebab mereka hanya menyentuh kepada MPP tapi tidak menyentuh kepada semua pelajar laluan khas. Betul. Tapi jadi sebenarnya bila kita tengok kan, kalau yang tadi contoh lah, macam contoh kalau kita buat satu usul yang mana akan menjejaskan keselesaan MPP dan usul tu diluluskan oleh semua ahli dewan dekat dalam Parlimen Mahasiswa, kita tak ada jaminan 100% MPP akan bawa usul tu kan, betul tak? Ada kemungkinan MPP akan abaikan je usul tu. Saya tak kata MPP akan betul-betul buat macam ni lah, tapi ada kemungkinan lah kan, sebab MPP yang akan pilih usul yang akan dibawa. So itulah maksud masalah yang saya nak bangkitkan, iaitu tentang ketelusan lah. Macam mana MPP sanggup ke tak sanggup nak bawa usul yang mana akan menjejaskan diorang punya diorang punya keselesaan. Sebab usul yang diluluskan ni akan dibawa ke peringkat atasan. Tapi contohnya macam usul saya tadi, usul tentang MRK, Majlis Mesyuarat Rombakan Kepimpinan. Kalau usul tu dah diluluskan pun, semasa mesyuarat JKP melibatkan orang atas tu, pencadang usul tak dibawa. Jadi sebenarnya dekat situ itu yang menjadi punca persoalannya, kenapa kita tak dibawa sebagai pencadang usul, kenapa MPP saja yang bawa usul kita. Jadi bila contoh bila pihak atasan tanya sesuatu dekat MPP belum tentu diorang boleh jawab sepenuhnya sebab bukan diorang yang mencadangkan usul tu, betul tak? Faham. Cuba Izzati bayangkan macam Izzati bawa satu usul dan usul tu diluluskan dekat Parlimen Mahasiswa dan MPP bawa usul tu ke peringkat atasan tanpa adanya Izzati lah. So kita boleh jamin 100% tak diorang boleh bawa usul tu macam mana kita bawa dekat parlimen. Betul. Kalau macam saya lah, Faris tanya pendapat peribadi saya. Okey, secara peribadi saya bagi tahu kita tak nampak ketelusan tu. Betul. Sebabnya yang bawa usul tu adalah MPP dan MPP juga yang akan menyuarakan pendapat kita di peringkat pengurusan. Jadi untuk nampak ataupun proses ketelusan tu kita tak nampak. Jadi kita nak tahu tu kita macam kita kurang lah, kita tak dapat nak tengok betul-betul adakah proses yang berlaku ni telus ataupun tidak. Betul. Sebab kalau tengok macam saya kata tadilah, diorang yang bawa usul ni, diorang tak libatkan ahli dewan yang lain. Maknanya kita tak tahu apa pembawaan diorang masa bentangkan usul ni. Macam contoh tadi kalau usul tentang kita nak batalkan diorang punya itulah penginapan secara automatik kan. Kalau kita batalkan, mungkin diorang akan bawa usul ni ke peringkat atasan. Tapi apa pembawaan dia orang? Mungkin dia orang bawa usul tapi dia orang membantah. Itu pun kita tak tahu sebab dia orang tak libatkan ahli dewan yang lain. Nampak tak? Jadi kalau tengok juga kan, sebenarnya dah ada sebenarnya usul-usul yang MPP dah update lah yang dia orang dah bawa dekat kita. Okey, macam contoh hasil daripada PMU hari tu, 4 buah bas baru dalam proses perolehan akan diperolehi seawal 2024 lah. Dan seterusnya tentang sistem tempahan bas panel luar, polisi platform kalam, membaik pulih PA sistem. Kebanyakan usul yang dibentang dekat mesyuarat JKP sebenarnya usul-usul yang berkait dengan fasiliti. Dekat sini pun sebenarnya akan ada mahasiswa yang mempersoalkan, kalau berkenaan dengan fasiliti, kenapa kita sampai perlukan PMU? Bukankah itu memang dah tugas hakiki MPP untuk bahaskan benda tu, untuk memperjuangkan nasib pelajar dari segi fasiliti tu? Kenapa kita sampai perlukan libatkan hampir 100 presiden kelab dalam satu dewan untuk bahaskan benda yang mana memang sebenarnya dah tugas MPP? Betul tak Zati?
Rasanya macam ada usul yang tak perlukan PMU pun kan? Boleh dibawa ke peringkat atasan. Okey, sebenarnya ada usul yang tak semua usul kita perlu bawa ke dalam parlimen. Betul. Sebabnya usul-usul ni ada yang perlu melalui kertas kerja. Dan Betul. kertas kerja ni contohnya kalau melibatkan fasiliti. Kalau fasiliti di fakulti, selalunya fakulti yang akan mengusulkan perkara ni dalam Dewan Senat. Betul. Ataupun dalam meeting pengurusan. So itu fakulti lah. Kalau macam melibatkan macam contohlah usul-usul yang kecil macam contoh apa yang kita boleh bagi contoh. Macam contoh yang itu ada Presiden cadangkan wujudkan platform aduan gangguan seksual. Okey, untuk gangguan seksual ni sebenarnya yang ini pun sebenarnya kita boleh je kalau tak nak masuk dalam persidangan, kita boleh je sebenarnya kita sebagai pelajar yang mewakili dalam persatuan, kita boleh je buat kertas kerja, kita cadangkan kertas kerja dan kita hantar ke MTech. Betul. Jadi dekat situ pun sebenarnya untuk aduan ni sebab kita buat open. Jadi saya rasa tak perlu pun sampai dalam parlimen sebabnya ada usul ni kalau yang orang kata masih boleh diselesaikan di peringkat bawahan, kita selesaikan. Maksudnya dari sediakan kertas kerja, bentang dan sebagainya. So dekat situ pun dah boleh selesaikan. Tapi kalau macam contoh, kalau usul tu macam memang berat dan memang perlu perhatian semua wakil-wakil persatuan dan juga pengurusan, kita bawa usul tu pergi ke parlimen. Betul. Sebab itu yang saya katakan tadi, maknanya tak semua usul kita perlukan parlimen mahasiswa untuk laksanakan. Ada usul yang boleh settle dekat luar je pun. Tapi itulah mungkin ada, saya tak kata benda ni betul lah, tapi mungkin ada sebenarnya sesetengah orang dalam sama ada sekretariat PMU lah, tak kira lah MPP atau student, yang menjadikan PMU ni sebagai semata-mata alat untuk mempromosi diri diorang lah, ataupun alat untuk melaksanakan diorang punya manifesto. Yang kita bahaskan semua tu diorang tak anggap penting pun. Yang penting diorang dapat laksanakan PMU sebagai retorik publicity diorang, yang mana diorang boleh mempromosikan diorang ni dekat luar lah. Maknanya diorang dah boleh kata, aku sebagai student UMP aku dah anjurkan parlimen mahasiswa. Sebenarnya kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab parlimen mahasiswa ni sebenarnya benda yang boleh dibanggakan lah. Sebab Universiti Malaysia Pahang ni universiti yang ketiga boleh laksanakan PMU. Kita dah kehadapan jauh berbanding dengan universiti lain. Ada universiti yang besar macam yang kita tahu UiTM, lagi UKM semua tu belum dapat laksanakan lagi lah PMU. Tapi kita sebagai UMP kita dah boleh laksanakan. So benda ni boleh dibanggakan lah. Itu yang saya kata akan ada possibilities sesetengah MPP ataupun mana-mana student yang gunakan PMU ni sebagai retorik publicity je. Usul-usul yang dibahaskan tu sebenarnya bukan dia orang nak pandang sangat pun. Itu kemungkinan yang berlaku lah. Dan lagi masalah yang saya nampak dalam PMU, pelaksanaan PMU ni, tentang selari atau tidak keputusan dekat parlimen mahasiswa dengan tindakan. Yang ni sebelum saya komen banyak lagi lah, Izzati ada nak cerita tak tentang, Izzati nampak kan benda yang tidak selari antara keputusan dan juga tindakan pasca PMU? Okey, kalau untuk keputusan daripada parlimen ni, sebenarnya saya pun pendapat saya, orang kata secara peribadi, kita tak nampak lah ketulusan tu. Maksudnya walaupun kita berada dalam dewan sidang yang sama, tapi bila undian tu diterima, tapi bila di peringkat pengurusan, ada masa ni macam MPP pun bukan semua wakil MPP yang akan pergi. Jadi bila dekat situ pun kita nak tahu update yang terkini pun kita tak boleh nak tahu sangat. Maksudnya tak nampak ketulusan tu. Jadi kalau macam contoh tadi Faris cakap pasal selari tak selari, selari ataupun tidak kan. Sebenarnya yang ini pun saya tak boleh nak bagi jaminan. Sebabnya bukan MPP, bukan saya ataupun mana-mana pelajar yang menguruskan benda ni. Jadi kita pun tak dapat nak bagi gambaran macam mana proses dia di sebalik tabir tu lah. Yang sebenarnya kan, yang ni saya rasa saya boleh bagi contoh nyata jugalah sebab saya terlibat dalam DPP dan juga PMU. Kalau semua nak tahu kan, dekat DPP hari tu, kalau tak silap sajalah, saya tak berani jamin 100% tapi memang ada usul berkaitan dengan untuk membina susu gajah, iaitu laluan daripada KK5 ke FCOM. Sebab kita tahu sekarang kan jalan diorang tu agak panas lah, tak ada tempat berteduh, dia memang kena jalan jauh. So ada yang Berhormat, kata silap saya, yang Berhormat Petakom lah mencadangkan supaya diwujudkan satu susu gajah untuk memudahkan perjalanan pelajar daripada KK5 ke FCOM. Usul tu dalam DPP sebenarnya tak diluluskan, tapi seperti mana kita nampak hari ni, benda tu sedang berlaku. Kita dah boleh nampak sebenarnya pembinaan sedikit demi sedikit.
So dekat sini kita boleh nampak lah apa fungsi sebenarnya PMU. Sedangkan kalau usul ditolak tapi tetap dilaksanakan. Sebenarnya Farid macam ni, yang laluan yang kita nampak sebenarnya sekarang ni, dia bukanlah laluan untuk pejalan kaki ke fakulti FKOM semata-mata. Sebenarnya laluan yang universiti tengah buat sekarang ni adalah laluan bagi pelajar OKU. Jadi untuk proses yang ni juga dia ambil masa, maksudnya mereka sekarang ni dalam proses buat jalan. Kemudian sekarang ni dalam proses pembuatan bumbung. Jadi dia akan mengambil masa. Jadi pengurusan bercadang ataupun memikirkan benda ni adalah salah satu yang boleh diguna pakai untuk usaha yang telah dibawa tu lah. Maksudnya mereka boleh menggunakan jalan yang sama, kemudahan yang sama. Jadi sebab tu adanya. Ya nampak kan, tapi dekat situ pun kalau macam tu kita dah boleh nampak satu kesilapan lain lah. Kenapa MPP sebenarnya yang menapis usul tu sebelum dibahaskan adalah MPP sendiri. MPP sepatutnya MPP dah tahulah supaya tentang pembinaan itu akan dilakukan. Tapi kenapa usul tu tak ditapis awal-awal sebelum dibawa oleh Pentakom? Macam usul ni pun kami dapat maklum pun macam sewaktu dalam meeting pra JKP. Ini pun pengurusan yang memaklumkan kepada kami lah. Kami pun bukan semua projek universiti kami akan tahu, tidak, sebab yang ni projek universiti akan melibatkan pihak pengurusan. Jadi untuk MPP kami akan tahu apabila benda tu dimaklumkan kepada kami. Itu saja yang dapat. Saya bagi contoh lain tentang selari atau tak selari ni kan. Contohnya itu dekat DPP juga, Yang Berhormat Meka Pro masa tu dia sebenarnya dah mencadangkan supaya tentang parking yang saya sebut tadi lah. Sebenarnya usul tu dah dibahaskan dalam Dewan. Sebenarnya antara usul yang hangat juga dalam Dewan, ada yang membangkang semua. Usul tu sebenarnya dah diluluskan dalam Dewan, dalam persidangan DPP masa tu. Tapi sampai sekarang kita tengok still tak ada nampak apa-apa usaha untuk membina parking tu. Dan kalau ada usaha pun, kenapa kita tak dapat update daripada MPP yang mana merupakan orang yang bawa usul ni ke peringkat atasan? Kalau usul ni ditolak oleh pihak JKP, oleh pihak atasan pun, sepatutnya sebagai pencadang usul dan juga sebagai ahli Dewan, kita berhak lah kan tahu tentang update. So itu yang saya katakan tadi, sebenarnya tak ada jaminan pun tindakan yang akan dilakukan pasca PMU ni akan selari dengan keputusan yang ada dalam PMU. Contoh-contoh tadi, usul yang sebenarnya memang saya anggap baiklah dibawa oleh perwakilan EES sebelum ni, presiden sebelum ni, tentang untuk mengubah kaedah sekatan daripada kita sekat akses kalam tu kan kepada platform lain. Sebenarnya usul tu bagus, tapi itulah kita tak nampak jaminan benda tu akan berlaku betul-betul. So dekat situ kita nampaklah tentang kurangnya keberkesanan PMU ni untuk mengubah sesuatu. Betul tak Zaki? Mungkin kita boleh mencadangkan kepada MPP dan juga pihak pengurusan untuk mereka memberitahu kita lah proses sepanjang mereka menapis usul-usul yang telah diterima ataupun ditolak ni. Sebabnya dan sebagai wakil persatuan, kita tak nampak benda tu, kita tak nampak ketelusan kerja tu. Jadi MPP dan juga pihak pengurusan sebenarnya memainkan peranan yang penting lah untuk mereka sama-sama update kepada kita tentang apa proses terkini, apa status terkini. Jadi benda tu pun paling tidak pun membantu kita untuk memberi kepercayaan kita kepada mereka. Sebenarnya kita buat perbincangan ni sebenarnya bukan kita betul-betul nak kata MPP ni tak telus, bukan kita nak kutuk dia orang ni tak buat kerja seperti mana yang diamanahkan. Tapi disebabkan ada lopongnya tempat-tempat yang saya cakap tadi. Tak ada pemberitahuan kepada kita, dia orang tak update semua. Persoalan ni akan timbul lah. Sebab kita sebagai ahli Dewan dan juga mahasiswa, kita berhak tahulah apa-apa update. Sebab sebenarnya untuk Parlimen Mahasiswa ni kan, presiden-presiden yang akan datang ni, persiapan dia orang lebih kurang sebulan juga sebenarnya. Dia orang kena pergi hadiri bengkel, dia orang kena buat tapisan usul, dia orang kena buat skrip macam-macam kan. Tapi bila dah habis daripada PMU tu, dia orang dah tak dapat update. So saya rasa benda tu memang tak adil lah kan. Sebab kita dah berbahas tu lama. Kita pun sampai ada yang macam hampir gaduh dalam Dewan, betul tak? So benda tu sepatutnya didatangkan dengan hasil lah. Sama ada kalau lah kata usul tu ditolak oleh pihak atasan kan, sekurang-kurangnya beri kita tahu kan sebagai ahli Dewan. Betul, kita kena tahu apa update sudah dibawa ke belum. Sebab kalau tengok tu usul banyak sebenarnya, usul yang sebenarnya bagus lah dibawa oleh perwakilan sebelum ni. Tapi itulah, sebab sama ada usul tu ditolak atau diterima, kita tak dapat update. Mungkin dia orang dalam proses. Tapi proses tu pun kita perlu tahu juga supaya kita sebagai pencadang usul dan juga ahli Dewan, kita tahu dekat mana ruang kita boleh membantu. Mungkin untuk jawatan kuasa Parlimen Mahasiswa ni, mereka boleh sediakan satu sistem ataupun platform di mana dekat platform atau sistem ni mereka boleh trace lah
status ke ataupun apa update terkini ke. Itu sekarang sekarang zaman teknologi. Betul. So, sepatutnya benda ni memudahkan lagi. Sepatutnya kita kena ada pemudah cara untuk kita berhubung dengan orang kata jawatan kuasa untuk PMU ataupun MPP. Sebab sekarang ni kita semuanya di hujung jari. Jadi Betul. saya rasanya tak ada isu pun, sepatutnya paling tidak pun paling simple pun status yang terkini lah. Maksudnya dari masa ke semasa kita boleh semak benda tu sama ada telah dibawa ke pihak pengurusan ataupun belum. Semua sekarang ni sebab mahasiswa nak tahu apa tindakan yang telah diambil oleh MPP, apa tindakan seterusnya. Itu yang menjadi tanda tanya kepada mahasiswa, apa yang terjadi selepas PMU. Betul. So bila dah sebut pasal cadangan ni kan, saya baru terdetik jugalah ada beberapa lagi cadangan yang saya rasa pihak, tak kira lah MPP ataupun pihak atasan, tapi boleh ambil kira lah sebelum kita laksanakan PMU. Kalau tak silap saya, PMU akan bersidang sekali lagi pada bulan Mac, betul tak Zati? Betul, untuk sidang yang ketiga. 16 dan 17 Mac kan? Saya rasa juga sebab nanti untuk sidang yang terkini MPP sesi 23-2024 yang akan sama-sama duduk dalam perbahasan tu lah. Betul. So dah lalang kita sebut, kita dah cerita pasal kekurangan ni kan. So kita tak ada datang macam kita ni cakap macam ting kosong kan. Kita ada juga idea sebenarnya untuk pihak Sekretariat PMU nanti ni ambil kira lah untuk buat penambahbaikan. Antara cadangan yang saya boleh tambah secara personal lah, iaitu wujudkan satu posisi pengimbang. Sebab kalau kita tengok kan dalam konteks kerajaan persekutuan, dia akan ada kerajaan dan juga ada pembangkang. So bila ada kerajaan pembangkang ni, kerajaan ni dia akan dapat tekanan untuk laksanakan apa yang ada diluluskan dalam Dewan. Sebab dia orang akan fikir kalau dia orang tak buat benda ni, pembangkang akan kutuk. So kita perlukan tekanan yang sama dalam Parlimen Mahasiswa PSA kan. Maksudnya kita anggap sekarang ni secara tak rasminya MPP ni adalah kerajaan lah kan. Sebagai satu badan authority ataupun eksekutif yang akan melaksanakan usul-usul yang dia diluluskan. Tapi sekarang ni kita tengok MPP dia orang tak ada tekanan tu, betul tak? Sebab dia orang tak dapat tekanan macam mana ahli parlimen dekat macam mana parlimen gerak kerja tu. dia orang tak dapat tekanan yang sama. So dia orang macam, saya tak kata dia orang buat kerja sambil lewa, tapi sebabkan tak ada tekanan tu, dia orang tak push macam mana ahli parlimen sebenar push kerja dia orang. Betul tak? Sebab dia orang tak ada satu lagi posisi yang mana menekan dia orang untuk buat benda tu. Faham. So itu yang saya cadangkan supaya wujudkan satu posisi. Kita tak nak panggil pembangkang lah, sebab sebenarnya kita bukan semua benda kita nak bangkang. Kita Paling tidak pun kita menggesa lah, betul. untuk mendapatkan apa status tindakan yang seterusnya. Betul, sebab sekarang ni semua sekitar 80 ahli kelab ataupun ahli dewan yang mewakili kelab masing-masing tu, dia orang tak berdiri dalam satu nama yang sama. Jadi dia orang pun tak tahu macam mana nak tekan. So dengan adanya posisi pengimbang ni, sebenarnya posisi pengimbang ni ibarat pembangkang lah. Tapi kita tak nak guna nama pembangkang sebab nampak kasar sangat kan. Tapi secara asasnya, posisi pengimbang ni akan jadi orang yang menekan lah pihak MPP ataupun pihak eksekutif untuk melaksanakan usul tu. So Zati rasa setuju tak tentang mewujudkan satu posisi? Saya rasa sebenarnya selain pada mewujudkan posisi tu, sebenarnya wakil-wakil persatuan yang sedia ada pun sebenarnya boleh menjalankan ataupun peranan sebagai orang yang boleh menggesa MPP. Maksudnya memang orang kata MPP ada kuasa mereka, tetapi persatuan-persatuan yang telah diwujudkan dengan majlis tertinggi yang telah dilantik, mereka juga ada kuasa yang mana mereka semua ada perlembagaan masing-masing. Dan di situ juga sebenarnya mereka semua berdaftar di bawah satu universiti, di bawah UMPSA. Jadi saya rasa takkan ada isu sepatutnya apabila wakil-wakil persatuan yang ada menggesa MPP. Sebabnya itu adalah hak mereka untuk mereka tahu apa status yang terkini, tindakan yang seterusnya. Sebab mereka ingin benda yang telah diusul dan diterima, sepatutnya benda tu kita dapat feedback yang latest lah. Betul. Jadi benda tu sepatutnya kena ada ketulusan lah, dan MPP kena fikirkan ataupun cara macam mana nak update benda tu kepada semua wakil-wakil persatuan ni, supaya tak ada lagi isu orang kata ketulusan ataupun isu usul ni dividas dan sebagainya. So benda ni pun memainkan peranan yang penting jugalah untuk mereka menjaga nama baik mereka juga. Mungkin dengan cara yang lebih formal kan.
Sekretariat PMU ni boleh wujudkan satu jawatankuasa secara rasmi lah, iaitu jawatankuasa pasca PMU. Yang mana jawatankuasa ni dia diahlikan oleh MPP dan juga beberapa ahli dewan yang lain kan. Supaya jawatankuasa PMU ni sebenarnya dia akan bertindak sebagai pemantau lah. Logik tak? Maknanya kalau macam sekarang ni kita tak ada orang yang memantau usul ni dibawa atau tidak. Kalau dia memantau pun MPP sendiri. So kenapa tidak kita wujudkan satu jawatankuasa pasca PMU ataupun bagi nama lain lah, tapi secara fungsinya dia akan bertindak sebagai pemantau, yang mana ahli jawatankuasa PMU ni ada separuh MPP dan separuh ahli dewan yang lain. So dalam dewan jawatankuasa ni lah yang akan macam jadi pemantau kan, yang akan pantau pergerakan setiap usul. Maknanya kalau macam ada usul tertinggal, jawatankuasa ni akan bawa balik naik. Logik tak Zati rasa? Logik. Saya rasa saya setujulah dengan pandangan Faris ni. Sebabnya penting, sebabnya untuk setiap usul yang dibawa ni, memang kalau boleh, kalau macam contohnya usul yang kita dah diterima, yang diluluskan di dalam persidangan, kita mesti macam kalau kita jadi rakyat, kita nak tahu okey, usul-usul yang telah diterima mesti akan ada proses dia. Paling tidak pun ada jangka masa bila usul tu boleh orang kata dijalankan ataupun orang kata telah selesai diselesaikan apa semua kan. Jadi benda tu menjadi orang kata tanya lah setiap masa, dari masa ke semasa orang akan jadi tertanya-tanya apa proses yang terkini, apa status yang terkini. Betul. Itulah. Sebab kita tak nak tengok ahli dewan kita ni kan, penlibatan diorang dalam PMU ni berhenti setakat PMU je. Kita nak diorang follow up dengan semua perkembangan lah, sama ada usul tu diluluskan atau tidak, dibawa ke peringkat atasan ataupun tidak. Saya yakin kalau macam Faris pun sebagai pembawa usul pun mesti kita tak nak benda tu bergantung tak bertali kan. Betul. Jadi benda tu kalau paling tidak kalau dimaklumkan apa status yang terkini, paling tidak kita akan tenang sikit lah. Betul. Sebab macam keadaan sekarang yang mana tak ada jawatankuasa tu kan, seolah-olah kita macam saya bawa satu usul yang pasal MRK kan. Saya pra PMU kan, saya dah usaha macam-macam, saya dah kaji situ kaji sini, saya dah buat skrip macam-macam, dan dalam berbahasa pun saya bergaduh dengan macam-macam orang lah untuk luluskan benda tu. Tapi katakan lepas usul tu dah diluluskan, saya 100% lepas tangan daripada tu. Sebenarnya saya tak nak macam tu lah. Kalau boleh saya nak bila usul tu dah diluluskan dan MPP nak bawa mesyuarat tu ke peringkat atasan, saya nak ada bersama. Macam kita tak nak lepas lah anak kita betul-betul dengan orang yang kita tak kenal kan. So itu analoginya lah. Kita tak nak lepaskan anak kita dengan orang yang kita tak kenal, pergi dekat tempat yang kita tak tahu kat mana. So at least kita boleh follow up dan kita perlu libatkan kita lah, iaitu cadangan saya tadi lah, untuk melibatkan pencadang usul dalam mesyuarat JKP bagi usul-usul yang telah diluluskan. Seterusnya cadangan yang saya rasa perlulah, sebab tadi kita dah sebut pasal jelas atau tak jelas tentang proses undian tu kan. Sebenarnya macam saya kata tadi lah, kalau kita tak setuju kita setuju usul A tapi kita tak setuju usul B, tapi kita kena terima dua-dua lah, sebab kan undian tu kita undi sekali semua benda. Betul. So rasanya Zati rasa logik tak kalau saya kata kita patut asingkan pengundian bagi setiap usul. Sebab macam contoh kan, usul yang tadi macam situasi yang dah berlaku dekat PMU baru ni, Triple ES bawa pasal akses tu kan, yang sekatan tu, dan saya bawa MRK. Ada orang tak setuju MRK tapi dia setuju dekat Triple ES punya usul, tapi dia orang tak nak kena terima MRK disebabkan undian tu bersama. So Zati rasa logik lah saya cadangkan supaya undian tu buat berasingan bagi usul yang memang lain lah. Untuk undian saya rasa sepatutnya ini cadangan peribadi saya lah, yang mana sepatutnya memanglah usul tu boleh dikelaskan di bawah satu usul utama. Tetapi untuk undian, dari segi undian, saya rasa tidak salah pun sekiranya undian itu dibuat untuk satu persatu usul. Sebabnya bukan semua usul tu diterima oleh ahli dewan. Jadi benda ni kalau kita nak kata nak ikut suara mahasiswa yang betul-betul, jadi rasanya boleh kot kita cadangkan supaya setiap undian bagi setiap usul ni dijalankan satu persatu. Maksudnya bukanlah dirangkumkan semua kemudian dibuat undian. Sebab kita tak nak situasi sekarang ni mana berlaku lah, macam ada orang yang kata dia sebenarnya tak setuju dengan MRK contohlah, dia tak setuju, tapi tak nak dia kena terima kan lah, sebab dia undi dalam satu kepala usul lah, satu kumpulan. So itulah yang saya fikir penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap PMU lah, yang mana kita rasa kalau boleh buat benda ni, PMU akan betul-betul mencapai potensi dia. Sebab
kita pun tak nak kan PMU ni semata-mata jadi orang kata rhetoric publicity. Sebab kalau tak PMU ni sebenarnya agenda yang sangat bagus, tapi kalau tak capai potensi dia akan jadi semata-mata rhetoric publicity lah, yang mana setengah orang akan guna untuk promosikan dia orang ataupun promosikan universiti sahaja. Betul tak? Betul. Okey, jadi dah lalang kita cerita banyak pasal PMU ni kan. Rasanya eloklah kat sini saya maklumkan bahawa sebenarnya perwakilan ataupun kelab orator tidak akan menghantar wakil lah ke persidangan PMU yang ketiga, sidang ketiga, iaitu pada 16 hingga 17 Mac ni. Disebabkan masalah-masalah ni lah, masalah ketulusan. Sebab kita tak nak kita sokong benda yang kita tak yakin boleh capai potensi dia. Untuk TPS akan hadir InsyaAllah bagi TPS kami masih akan menghantar wakil, sebabnya kami nak tahulah apa yang usul-usul yang telah dibawa. Jadi kita pun nak tahu jugalah apa update terkini tentang PMU yang sebelum ni. Jadi sebabkan kita nak tahu update yang terkini, jadi akan ada wakil TPS yang pergi. Okey, baik. So saya harap dengan adanya wakil TPS, Izzati sendiri yang akan pergi nanti. InsyaAllah kalau tak ada halangan. Kalau Izzati sendiri kalau Izzati sendiri yang pergi, eloklah kalau Izzati sendiri pun bawa suara kelab orator lah yang mempersoalkan tentang beberapa perkara tadi, masalah-masalah yang kita sebut tadi kan. Sebab selain pada pegang jawatan Presiden TPS pun, Zati pun bendahari Komat Kelab Orator juga kan. Betul. So haraplah boleh bawa suara ni. Sebenarnya kita ada ramai lagi bekas-bekas ahli orator yang ada dekat PMU. Macam disebabkan sekarang kan polisi satu student satu kelab. Betul. Dah ramai ahli kelab orator yang sebelum ni berpecah dekat banyak-banyak kelab lah. Macam kita ada seorang dekat Janpu sebagai presiden, kita ada dekat wakil IEM pun bekas orator juga. So saya harap kalau diorang nak tengok podcast ni, diorang boleh bawalah isu ni. Sebab saya memang saya dah tetapkan pendirian saya takkan hadir kepada, bukan saya lah, saya akan mewakili kelab orator ni, akan menyatakan bahawa kelab orator tidak akan hadir sidang PMU, mana-mana sidang PMU selagi mana isu berbangkit tadi tak diselesaikan, supaya kita dapat fokus untuk PMU ni capai kepada tahap yang betul-betul kita rasa inilah PMU sebenar, bukan semata-mata rhetoric publicity. Okey, baiklah, rasanya dah selesai lah kot semua perbincangan kita berkenaan dengan PMU ni lah. Jadi saya harap lah kalau ada wakil pihak atasan ataupun pihak sekretariat PMU dapat tengok MPP sendiri yang melihat betul kan kita punya campus talk ni. Jangan anggap kita punya campus talk ni sebagai satu alat untuk kita kutuk MPP lah, sebagai alat untuk kita kata MPP tak function semua. Haraplah PMPP ambil cadangan yang saya katakan tadi, yang saya dengan Izzati bawakan tadi, supaya macam saya kata tadi lah, PMU dapat capai potensi sebenarnya. Okeylah, rasanya dah selesai. So kita sudahilah kita punya podcast ni. Okey, nantikan campus talk seterusnya yang akan dibawa oleh ahli kelab orator melalui channel Orator TV. Dan saya percaya nanti kita akan bawakan lagi banyak episod lah, episod berkenaan dengan isu dekat Palestin ke, isu-isu semasa. Dan kita akan pastikan kita punya perkongsian tu akan lebih menyeluruh lah. Dan juga bermanfaat kepada semua. Okey, mungkin nanti Zati sendiri boleh jadi moderator juga kan? Kita tengok insyaAllah kan. Okey, thank you. Bye. Okay, bye.